Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Sambungan ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malul zalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa' wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzabu fayaqulu alladhina zalamu ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Dan janganlah kamu mengira, kamu menyangka bahawa Allah leka terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Bahawa sesungguhnya ditangguhkan, yakni hukuman untuk orang yang zalim pada hari di mana pandangan mata akan terbelalak dan terbeliak. Maksudnya hukuman untuk orang-orang yang zalim akan dijatuhkan pada hari pembalasan, hari kiamat. Muhti'ina, mereka menuju dengan bergegas, dengan tergesa-gesa, dengan cepat. Muqni'i ru'usihim, dalam keadaan mereka mengangkat kepala mereka. La yartaddu ilaihim tarfuhum, dan tidaklah berkelip pandangan mata mereka. Wa af'idatuhum hawa, dan hati mereka dalam keadaan kosong. Hawa maknanya khaliyah. Wa anzirin nas, dan berilah peringatan kepada manusia. Anzir, berilah peringatan, suatu inzar dalam bentuk yang menggerunkan, menakutkan.
akan hari di mana datangnya azab kepada mereka, maka berkatalah orang-orang yang zalim, Rabbana akhirna ila ajalin qarib, wahai Tuhan kami, tangguhkan untuk kami bagi tempoh yang sedikit, berilah peluang kepada kami untuk sedikit masa lagi, supaya nujib da'wataka, kami boleh menerima akan dakwahmu seruan, wa nattabi'ir rusul, dan kami akan mengikuti rasul-rasul yang mengajak kami untuk mengikutinya. Lalu dikatakan kepada mereka, awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal, tidakkah kamu sebelum ini telah bersumpah bahawa kamu sekali-kali tidak akan binasa ataupun lenyap, kerana kamu menyangka kamu akan hidup selama-lamanya. Ini ayat ini menunjukkan bahawasanya wujudnya hari kiamat, sifat-sifatnya dan penangguhan azab untuk orang-orang yang pasti menerima azab, orang-orang yang zalim, orang-orang yang sama ada kezaliman itu kepada hukum hakam Allah ataupun zalim sesama manusia. Orang-orang zalim tidak akan terlepas daripada hukuman, pasti akan terima balasan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun, janganlah kamu menyangka, janganlah kamu mengira. Uslub yang sebegini banyak disebut dalam Quran. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, dalam surah Ali Imran, janganlah kamu mengira menyangka orang-orang yang dibunuh pada jalan Allah mereka itu mati, bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum, dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, janganlah mereka mengira bahawa perbuatan bakhil itu baik bagi mereka, bahkan ia adalah perkara yang buruk bagi mereka. Wala yahsabanna atau wala tahsabanna, sirah ni mari dalam bentuk janganlah mereka mengira, menyangka. Hasiba, asal perkataan fa'il madinya hasiba. Ahasiban nas, adakah manusia mengira, menyangka, ay yutraku, bahawa mereka dibiarkan untuk mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum lagi diuji. Perkiraan sangkaan ini adalah berdasarkan persangkaan manusia. Apabila orang-orang beriman melihat orang zalim tidak segera dikenakan azab, mereka seakan-akan timbul sangkaan bahawasanya Allah Ta'ala seperti tidak mengenakan apa-apa hukuman untuk orang yang zalim. Maka ditujukan kepada seruan ini kepada Nabi kita, la tahsabanna ya Muhammad anna Allah idza anzara an-nas wa akhara anhum al-'adab ila yaumil qiyamah annahu ghafilun anhum. Janganlah engkau ya Muhammad menyangka apabila Allah Ta'ala menangguhkan untuk manusia yang zalim itu azab bagi mereka sehingga hari kiamat, janganlah kamu sangka yang Allah Ta'ala ghafil, leka, lalai, tidak tahu, cuai, sehingga orang yang bersalah tidak dikenakan hukuman, akan kena juga. Kerana Allah Ta'ala sekali-kali dia tidak leka terhadap apa yang dilakukan oleh manusia, sedikit pun tidak terlepas daripada pengetahuan Allah. Dan Allah Ta'ala bersifat zu intiqam, mempunyai hukuman. Yang bersalah tetap bersalah, walaupun selama mana telah ditinggalkan kesalahan itu. Kita kalau bersalah dengan manusia, mungkin tempoh 10 tahun, 5 tahun, kita tak ingat, dia pun tak ingat. Tetapi adakah perkara ini berlaku kepada Allah Ta'ala? Tak. Allah Ta'ala sekali-kali tidak bersifat ghafil ataupun bersifat an-nasi, rupa, an-nasiu, yang terlupa. Tidak ada sifat lupa bagi Allah. Adakah dengan sebab telah lama berlalu kesalahan manusia maka Allah Ta'ala terlupa? Tak akan berlaku. Allah Ta'ala tahu, dia ingat, dan orang yang bersalah tetap dikira bersalah dan terima hukuman. Adapun orang zalim ditangguhkan azab sebagai suatu istidraj. Ini pernah kita bincang tajuk istidraj sebelum ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun.
kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit ke arah kesesatan, ke arah kezalimannya. Padahal mereka tidak sedar bahawa cara sebegitu adalah untuk ditambahkan azab untuk mereka. Tetapi apabila Allah Ta'ala mahu mengenakan azab, dalam kes itu ada dikenakan juga. Dalam hadis yang sahih dalam apabila manusia melihat orang yang zalim dan mereka takut untuk menahannya, maka hampir-hampirlah mereka ditimpa dengan kebinasaan. Inna Allah la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi tangguh kepada orang yang zalim untuk kezaliman yang dia lakukan. Tetapi apabila tiba hukumannya, lam yuflithu, tidak akan terlepas, kena juga. Inna akhdahu alimun syadid. Lalu dibaca ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Telah kita baca tafsir ayat itu di akhir surah Hud dulu, sebelum surah Yusuf. Demikianlah hukuman Tuhan kamu apabila dia menghukum penduduk sesebuah kampung yang berbuat zalim. Dan sesungguhnya hukuman Tuhanmu adalah hukuman yang sangat pedih lagi sangat berat. Maka yang demikian itu adalah peringatan bagi sesiapa yang takut kepada azab Tuhannya di hari kiamat. Kerana itulah hari di mana semua manusia akan dihimpunkan. Dan itulah hari di mana semua akan dibawa menjadi saksi. Janganlah kamu menyangka la yu'aqibuhum ala sun'ihim, bahawa Tuhan tidak menghukum mereka di atas perbuatan zalim mereka. Bal huwa yuhsi dzalika alaihim, bahkan dia akan menghitung perkara itu ke atas mereka dan disediakan bagi mereka balasan untuk mereka terima nanti. Ayat ini bermaksud isbat wujud yaumil qiyamah bi tariqit tanbih ala annahu ta'ala sayantaqimu lil mazlum min al-zalim. Mengisbatkan wujudnya hari kiamat melalui cara tanbih, diberi peringatan, diberi amaran bahawasanya Allah Ta'ala pasti akan menghukum atau memberi balasan kepada orang yang zalim sebagai ganti terhadap pihak yang telah dizaliminya. Orang yang dizalimi, hak dia akan dibayar di hari kiamat, di mana orang yang zalim akan terima balasannya. Antara az-zalim dengan al-mazlum dia tidak akan terlepas. Sehingga semua al-mazlum, orang yang dizalimi, akan menuntut haknya daripada az-zalim, orang yang telah menzaliminya. Kalau kita baca dalam bab berhubungan kepada hari kiamat, dalam bab al-iqtisas, menuntut balasan. Di hari kiamat berlaku suatu hukum qisas, kisah di mana menuntut balasan. Orang yang dizalimi akan menuntut balasan daripada orang yang berbuat zalim. Dalam hadis yang pernah kita baca sebelum ini, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Imam Muslim, man kanat lahu mazlimatun li akhihi aw an syai'in minhu falyatahallal minhu al-yawma. Sesiapa yang ada berbuat zalim kepada saudaranya ataupun terhadap sesuatu kes yang berkenaan dengannya, maka hendaklah dia minta halal, maksud minta maaf. Sebelum datangnya hari yang mana la dinara wa la dirham, tidak ada tebusan dengan dinar dirham, tak diterima. Sekiranya orang yang berbuat zalim ni adalah kebaikan yang dia buat, maka kebaikan itu akan diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau tak cukup nak bayar, banyak sangat buat zalim pada orang, maka diambil dosa orang yang telah dizalim itu lalu diletakkan atas bahu orang yang menzaliminya. Kena tukar. Sebab tu kalau orang buat zalim kita, zalim banyak cara. Tak semestinya zalim ni dalam cara-cara pukul, tipu, banyak cara. Sama ada orang sakiti hati kita, fitnah kita, macam-macam dia boleh buat. Hina kita, kita rasa sakit nak marah, kita sabar. Tapi sebenarnya di sebalik itu ada tawaran daripada Allah, kita akan dapat pahala percuma daripada orang yang menzalimi kita, ataupun dosa kita akan diberi kepadanya. Berlaku tukar menukar. Jadi kalau berlaku ujian begini, kita kena sabar.
Jawapannya kita kena sebab di hari kemudian kita akan dapat balasan yang tidak disangka-sangka. Kita boleh pahala kebaikan yang dibuat oleh orang yang zalim, boleh jadi dia pun ada buat pahala juga, dan dosa masih berbaki pada kita akan ditanggung oleh dia. Lalu ketika itu dia akan menyesal sebab dia akan menjadi orang yang muflis. Muflis disebut juga dalam hadis yang lain apabila Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, adakah kamu tahu siapakah orang yang muflis di akhirat? Ada yang berkata, al-muflisu fina man la dirham wa la dinar. Orang muflis ni orang yang tidak ada dinar, tidak ada dirham, duit tak ada, hutang banyak. Maka dijawab oleh baginda, al-muflis, orang muflis ni orang yang ya'ti yaumal qiyamah, yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, puasanya, semualah sedekahnya, tapi pada masa yang sama ya'ti wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Dia caci cela orang ni, dia pukul orang ini, dia makan harta orang ini, dia menumpahkan darah orang ni. Maka caranya akan diambil pahala kebaikan yang dibuat oleh orang yang zalim ini. Zalim sama ada dia kata orang, dia maki harta orang, dia tipu orang, dia caci orang, akan diambil pahala dia diberikan kepada yang dizalim olehnya. Tapi kalau tak cukup, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi, kalau habis pahala tak cukup sebelum selesai kes itu, maka ukhidha min sayyiati sahibihi, dia ambil dosa kesalahan orang yang dia zalimi, fahumila alaihi, lalu dibawa ke atas bahunya untuk ditanggung. Maka jadilah dia orang yang muflis. Sebab tu para sahabat cukup takut kalau mereka tersenarai di kalangan orang yang zalim, khususnya bila turun ayat dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang beriman tidak mencampur adukkan iman mereka dengan zalim, dengan perkara zalim. Itulah orang yang mendapat keamanan dan itulah orang yang mendapat petunjuk. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Berbuat zalim ni buat aniaya pada makhluk, boleh jadi pada diri sendiri paling kurang, boleh jadi pada binatang, boleh jadi pada manusia. Tapi sebenarnya maksudkan zalim di sini adalah syirik. Lalu Nabi berkata, tidakkah kamu mendengar kepada kata-kata Luqman al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah, jangan kamu mensyirikkan Allah, kerana sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Sebab tu orang kafir dianggap orang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ayat 154. Lepas tu ayat 155 tu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wahai orang yang beriman, nafkahkanlah rezeki yang kami berikan sebelum datangnya hari yang tidak ada urusan jual beli, tidak ada sahabat handai, tidak ada pemberi syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Orang kafir orang yang zalim. Orang Islam pun ada juga yang berbuat zalim. Khususnya kezaliman itu kalau melibatkan orang lain. Ayat sebegini menjadi tasliyatul lil mu'minin, menjadi suatu gembira yang tasliyah, satu berita yang menggembirakan, suatu berita yang menyukakan hati orang yang beriman, sekaligus menjadi tahdid, ancaman bagi orang yang zalim, bahawasanya Allah Ta'ala akan mengira menghitung amalan mereka dan dia mengetahuinya, dan dia akan membalas kezaliman mereka itu pada waktu yang munasib, pada waktu yang sesuai. Kalau kita mengimbau kembali kisah kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Bani Israel, lama, bukannya sebentar. Bila datangnya Nabi Musa, lalu dia berkata, qalu uzina, wahai Musa, kami telah disakiti, kami telah dizalimi, min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana.
Sebelum kamu datang menjadi rasul, kami sudah lama disakiti oleh Fir'aun, dan selepas kamu datang kami masih disakiti olehnya. Lalu Nabi Musa memberi harapan, qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Ya, mudah-mudahan Tuhan akan membinasakan mereka, akan membinasakan musuh kamu, dan mengangkat kamu menjadi penguasa di atas muka bumi. Nanti dia akan melihat apa yang kamu buat sebagai nikmat setelah dihapuskan orang zalim, dan orang beriman mendapat kedudukan yang tinggi di atas muka bumi. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Bahwasanya ditangguhkan balasan untuk mereka pada hari di mana terbeliaknya pandangan mata. Dahsyatnya hari kiamat disebut hari tashkhasu fihi al-absar, ataupun disebut dalam surah An-Nur, ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ini sebut absar saja dalam surah An-Nur. Allah Ta'ala menggambarkan sifat hamba-hamba yang beriman adalah orang yang sentiasa memenuhkan masjid-masjid Allah dengan ibadah. Rijal la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, iaitu lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan oleh urusan jual beli dan urusan perniagaan daripada mengingati Allah. Termasuklah tidak lalainya mereka daripada menunaikan salat, menunaikan zakat, kerana mereka takut kepada hari yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Tataqallabu, bertukar-tukar, berbolak-balik pandangan hati dan juga mata. Di sini disebut terbeliaknya pandangan mata. Dahsyatnya hari kiamat, bukan sahaja mata manusia ni jadi tak betul tengok, hati ni seolah-olah naik siapa kau ni. Wa balaghatil qulubul hanajir, hati ni sampai kepada pangkal, kosong kerana terlalu takut. Disebabkan terlalu takut. Takut secara mana takut yang tak boleh nak digambarkan takut, sehingga manusia sangat takut. Dalam surah Asy-Syura, taradh zalimina wa taradh zalimina lamma ra'awul 'adzab. Engkau ya Muhammad akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab. Lalu orang zalim akan berkata, wa taradh zalimina lamma ra'awul 'adzab yaquluna hal ila maraddin min sabil. Adakah terdapat jalan untuk kami berpatah balik? Nak lari ni. Apabila orang zalim melihat azab, dia bertanya, adakah terdapat jalan untuk kami berpatah balik? Wa tarahum yu'raduna 'alaiha, kamu melihat mereka akan didedahkan, dibentangkan azab untuk mereka dalam keadaan khashi'ina minadh-dhul. Khashi', penuh rasa khusyuk, tunduk, takut, hina. Yanzuruna min tarfin khafi, mereka melihat dengan pandangan mata yang lesu. Tengok gambaran Quran, tashkhasu fihi al-absar, mata jadi terbeliak. Yanzuruna min tarfin khafi, mereka melihat dengan pandangan yang lesu, dengan pandangan yang sangat tidak gembira, sebab sedih, kecewa, nak marah pada diri sendiri, menyesal, nak kelip balik tak boleh. Waktu kali kita rasa takut kepada hari itu, kita rasa kalau kita tidak mempunyai persiapan, kita menangislah di dunia. Kita menangislah semahu-mahu di dunia supaya kita tidak menangis di akhirat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan air mata yang keluar ini boleh memadamkan kemurkaannya dan api nerakanya agar tidak membakar kita. Sebab ketika itu orang-orang zalim, apabila mereka melihat azab, mereka melihat dengan min tarfin khafi, dengan pandangan yang lesu. Lalu orang beriman berkata, wa qala allazina amanu innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang rugi adalah orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka. Ala innadh zalimina fi azabin muqim, sesungguhnya orang-orang yang zalim berada dalam azab yang kekal. Azab yang kekal, bukan 2-3 hari, bukan 2-3 bulan. Kita sakit 2-3 hari, kita tak sanggup untuk berdepan dengan kesakitan. Kesakitan yang tidak la nihayata lahu, tidak ada sud dah. Sakit sampai bila-bila. Adakah manusia terfikir bahawa sanggupkah mereka untuk berdepan dengan kesakitan begitu? Allahumma rahmna, ya Allah rahmatilah kami. Kalau bukan dengan sebab rahmat daripada Allah, Allah Ta'ala boleh kenakan kepada kita azab.
dengan sebab perbuatan sebahagian yang lain. Betapa banyaknya orang-orang yang zalim di kalangan Bani Israel. Sama ada yang kafir buat zalim kepada Bani Israel yang Islam, ataupun yang Islam sesama mereka zalim, ada juga sesama mereka. Lalu Nabi Musa berdoa, Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami dengan sebab perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh dalam kalangan kami. Orang buat zalim ni orang bodoh sebenarnya, orang bodoh. Sebab kezaliman yang dibuat itu sebenarnya merugikan dia, bukan menguntungkan dia. La tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka. Perkara itu tidak lain dan tidak bukan adalah suatu fitnah, ujian daripada Engkau. Tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha'. Engkau boleh menyesatkan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau boleh memberi petunjuk kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Anta waliyuna, Engkau lah pelindung kami. Faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Berilah keampunan kepada kami, rahmatilah kami, Engkau lah sebaik-baik yang memberi keampunan. Kita khawatir dan kita takut kalau turunnya musibah apabila Allah Ta'ala menghendaki kepada sebahagian di antara kita, dan kita terkena sebab kita duduk situ. Mungkin kita kata kita tidak buat zalim, ya. Apabila Allah Ta'ala menghendaki berlakunya azab kepada orang yang zalim, dia bila kena, tidak kena orang zalim saja, dia kena habis. Dia kena habis. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada bala. Fitnah ni bala, musibah, azab Allah yang tidak menimpa orang-orang zalim di kalangan kamu secara khusus. Dia kena habis. Bukan kena seorang dua. Bila kena, dia akan kena semua. Saya sangat tersentuh bila ada seorang atas satu petikan akhbar, tak ingat surat khabar mana. Dia kata kerajaan Brunei takut laknat Allah. Lupa nak buat telefon. Dia kata apabila ada cadangan, ini berita daripada Brunei Darussalam, apabila cadangan daripada penduduk bukan Islam supaya membenarkan dijual arak, jual untuk orang bukan Islam. Lalu Menteri Agamanya kata, kami bukan fikir soal keuntungan, kami lebih takut laknat Allah. Maka dia jawab dengan tegas, bukan soal untuk jual arak, tapi kami takut laknat Allah. Sebab kalau dia kena bala tu, dia akan kena habis. Dia akan kena habis. Kita tak perasan, kita tak sedar banyak berlaku musibah di tempat kita. Kemalangan ngeri setiap hari, ngeri. Potong tangan, pecah kepala, biasa dah ni. Kita kata mungkin kesilapan pengguna jalan raya, bawa laju ataupun cuai. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim. Pada yang demikian itu adalah suatu bala, musibah yang besar daripada Allah untuk kita. Sebab ada kesalahan lain yang manusia tidak sedar, lalu Allah tak payah bayar cash dengan cara ni. Bukan bayar dengan cara hutang. Kalau hutang ni tidak cash, bayar juga di akhirat. Itu liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Oleh kerana itu apabila Nabi SAW menceritakan kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha, di akhir zaman nanti berlaku peristiwa di mana satu tentera akan menyerang Kaabah. Yaghzu jayshun al-Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Sampai satu masa, satu ketika, ada satu kumpulan tentera akan menyerang Kaabah untuk meruntuhkan. Apabila mereka berada di satu tempat yang lapang, maknanya tempat kawasan tanah terbuka, lalu tiba-tiba dijatuhkan hukuman berbentuk khasaf. Khasaf ni tanah tenggelam, tanah jelup, menyebabkan semua tentera-tentera yang berada di situ ditelan oleh bumi. Orang yang berada di situ sebenarnya tidak semua tentera, ada sekelilingnya orang yang tidak terlibat, orang berada di tepi itu. Mungkin kuasa penduduk, kuasa kapal tu,
Ataupun ada wa fihim aswaquhum, ada pasal-pasal. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum? Kenapa pula ditenggelamkan semua sekali, hak daripada yang terawal yang terakhir, tentera hak depan, hak di tengah, hak akhir sekali tenggelam habis. Padahal ada di antara mereka orang yang berada di pasar, mereka tidak ada niat untuk meruntuhkan Kaabah. Nabi kata, ya betul, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Akan ditenggelamkan semua sekali, tetapi mereka akan dibangkitkan di hari kiamat mengikut niat masing-masing. Kita tidak boleh mendakwa di hadapan Allah, ya Allah, kenapa aku dimatikan begini padahal aku tidak berbuat zalim. Tetapi kebetulan kita ada situ. Di mana tempat sekarang kita boleh elak supaya kita tidak terlibat dengan orang yang zalim? Mana? Payuh nak cari satu tempat di mana tidak ada orang yang zalim. Kita akan jumpa. Wallahul musta'an, hanya Allah yang dapat menolong. Pada hari di mana pandangan manusia akan terbeliak sebab terlalu takut. Muhti'ina musri'ina, dengan cepat, dengan tergesa-gesa mereka pergi. Iaitu mereka keluar daripada kubur mereka menuju kepada mahsyar, tempat dihimpunkan. Musri'ina, dengan cepat. Bidzulli wal mahanah, dengan penuh hina, rendah diri, lagi sangat hina. Kerana ada suara yang menyerunya. Orang-orang zalim menuju ke tempat di mahsyar, bukan pergi sebagi suka-suka nak pergi. Kerana mereka mengikut suara yang memanggilnya. Jadi disebut dalam surah Taha, yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwajalah. Ingatlah pada hari di mana mereka akan mengikut ad-da'iya, suara yang memanggil, menyeru, ikut suara itu. Dan tidak ada iwaj, tidak ada bengkok, tak perlu kata jalan nak kona lah kanan kiri, straight terus. Ketika itu orang-orang yang sebegini, wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Semua khusyuk suara-suara, tak berani nak kacak derah. Semuanya bercakap dengan perlahan. Masing-masing bercakap perlahan, dan tidaklah kamu mendengar kecuali hamsa, suara-suara yang berbisik. Tak berani kacak derah sebab takut. Ini suatu gambar yang dahsyat. Kalau seseorang mahu memikirkannya, dia akan rasa takut yang amat sangat. Takut kala-kala ada perkara yang kita buat zalim sehingga kita didakwa, dan kita tidak sedar, tiba-tiba kita menjadi orang yang muflis. Kita menyangka kita ada buat amal ibadat, ada buat itu buat ini, tapi mungkin pada masa yang sama kita ada buat aniaya, buat zalim pada orang lain dengan sebab kejahilan kita. Kita berbangga dengan amalan soleh kita buat, kita terlupa, kita tidak seimbang, kita buat, padahal kita buat juga dosa. Dosa pula, dosa melibatkan kita dengan orang lain. Kalau kita, dosa tu kita dengan Allah, Allah Ta'ala sangat luas rahmat keampunannya. Dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi daripada Anas bin Malik, Allah Ta'ala memberi jaminan, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa arjautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Selagi kamu berdoa dan mengharapkan kepada aku ampunkan dosamu dan aku tidak peduli. Itu dosa kita dengan Allah. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfarni ghafartu laka wa la ubali. Kalau dosa kamu tu banyak sampai mencecah ke langit, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, aku ampunkan dan aku tidak peduli. Itu dosa kita dengan Allah. Ya bani Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kalau kamu datang bertemu dengan aku di hari kiamat ini dengan membawa dosa sebanyak permukaan bumi, tetapi dengan syarat kamu tidak melakukan syirik, maka aku akan memberikan keampunan seluas muka bumi. Dengan syarat dosa itu tidak melibatkan kita dengan manusia. Hadis itu menyatakan sebanyak mana dosa kita dengan Allah, masih ada harapan untuk diberi keampunan. Tapi kalau dosa dengan manusia, kezaliman antara kita dengan manusia, dalam hadis kursi daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsihi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku,
Sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim itu ke atas zatku, dan aku menjadikan perbuatan itu adalah perkara yang diharamkan sesama kamu, maka jangan kamu berbuat zalim. Di akhir hadis itu disebut, hadis itu panjang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiha lakum. Wahai manusia, wahai anak Adam, wahai hamba-hambaku, itulah dia amalan kamu dalam buku kamu, amalan kamu yang aku telah hitung, aku sempurnakan balasannya. Faman wajada khairan, sesiapa yang mendapati ada kebaikan, falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah. Alhamdulillah, selama hidup di dunia ada juga kebaikan yang kita buat, ada juga pahala kita buat. Tetapi waman wajada ghaira dzalik, sesiapa yang mendapati sebaliknya, buku amalannya penuh dengan dosa, maksiat, kezaliman kepada manusia, fala yalummanna illa nafsah, janganlah dia cela orang lain, celalah dirinya sendiri. Kalau nak marah, nak maki hang, marah daripada diri sendiri. Kan dalam ayat sebelumnya dalam surah Ibrahim kita telah baca, apabila orang-orang yang dimasukkan dalam neraka mencela mencaci syaitan, lalu syaitan berkata, fala talumuni walumu anfusakum, kamu jangan cela aku, kamu jangan caci maki aku, kamu cela diri kamu sendiri. Maka orang-orang zalim akan mencela diri mereka sendiri, tetapi celaan itu tidak memberi apa-apa kesan. Dia tetap akan terima balasan. Buatlah ke mana pun akan terima balasan juga. Muhti'ina mukni'i ru'usihim, dalam keadaan rafi'i ru'usihim, mengangkat kepala mereka. Dalam ayat ini disebut mereka mengangkat kepala. Dalam ayat yang lain disebut walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalaulah engkau melihat ketika orang-orang yang bersalah itu menundukkan kepala mereka. Nakisu ru'usihim, menundukkan kepala. Mukni'i ru'usihim, mengangkat kepala. Maknanya dua-dua keadaan ini berlaku. Ada ketika mereka angkat kepala, ada ketika mereka tunduk kepala. Ia melibatkan keadaan yang berlainan. Menundukkan kepala sebab terlalu takut, mengangkat kepala sebab mengharapkan masih ada harapan untuk untuk selamat. Tetapi untuk selamat itu adalah suatu harapan yang sangat tipis. Tidak mungkin mereka akan selamat. Sebab kezaliman kalau melibatkan manusia, dia tidak akan selamat. La yartaddu ilaihim tarfuhum, sehingga tidak berkelip akan pandangan mata mereka. At-tarfu merujuk kepada gerakan kelopak mata kita. Kita ni dalam keadaan biasa, kita tak sedar berapa kali mata kita kelip, kita tak bilai pun. Sebab dia adalah tindakan refleksi, bukan tindakan di bawah kawalan kita. Kecuali kalau kita buat, kelip tak apa, kita buat. Tapi kalau kita tak buat, kita tak sedar. Ada masa seminit berapa kali mata kita berkelip. Biasa kali kita kita menahan mata tidak berkelip, kita akan rasa pedih sebab masuk udara masuk. Tapi disebabkan terlalu takut, la yartaddu ilaihim tarfum, tidak berkelip mata mereka, sebab pandangan mata pada hari itu menjadi tajam. Sebab apa tidak berkelip? Boleh dilihat dalam surah Qaf. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya engkau wahai manusia berada dalam kelalaian terhadap urusan ini. Urusan adanya pembalasan di hari kiamat, kamu lalai, kamu leka, buat tak erti. Maka pada hari ini kasyafna, kami singkap, kami buka tabir yang menutup pandangan mata kamu, lalu jadilah pandangan mata kamu tajam. Fabasarukal yawma hadid, bila tajam melihat semuanya, manusia akan nampak mizan, sirat, neraka, syurga, sehingga pandangan mata tidak kelip. Biasanya kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita akan tergamam. Boleh jadi mata kita mulut kita terbuka, mata kita tak kelip, kita terkanyak sebentar melihat sesuatu yang hebat, sama ada yang sangat cantik, sangat menarik, ataupun sangat menakutkan, kejut. Maka itulah gambar yang berlaku kepada orang-orang yang zalim. La yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa.
Afidah maknanya qulubuhum. Afidah jamak daripada fuad. Fuad maknanya qalbun. Wallazi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Afidah maknanya hati. Hati menjadi kosong kerana hati itu sudah naik bahagian atas disebabkan terlalu takut. Gambarnya takut ni kalau nak jelas lagi tengok dalam kisah peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab, sahabat Nabi sangat takut. Peperangan Ahzab memang sangat menakutkan, sehingga Nabi SAW tertinggal salat asar. Nabi salat asar masuk maghrib, sehingga baginda mendoakan semoga mala Allahu kuburuhun naran kama syaghaluna an salatil asr. Semoga Allah Ta'ala memenuhkan kubur orang-orang kafir itu dengan api, kerana mereka telah menyibukkan kami daripada salat asar. Sibuk kita nak jaga musuh ni nak mari, sehingga Nabi lewat salat asar, dah masuk maghrib baru salat asar. Nak ayat hebatnya peperangan Ahzab. Dan gambar itu disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab. Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada nikmat Allah. Idh ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim junuda fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Ketika datangnya tentera-tentera kafir, lalu Allah Ta'ala bantu dengan angin. Datangnya rihan, angin, dan tentera-tentera malaikat yang kamu tidak melihatnya. Idh ja'ukum min fawqikum. Ketika tentera musuh mari sebelah atas. Wa min fawqikum. Idh ja'ukum min fawqikum wa min tahti arjulikum. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Daripada atas, daripada bawah. Sebab terlalu ramai tentera musuh digambarkan sebelah atas, sebelah bawah. Mana ada tentera mari bawah, tak ada. Wa min asfala minkum, bawah. Maksud bawah ni seolah-olah depan, belakang, kanan, kiri ni dikepung oleh musuh. Wa izzawatil absar, sehingga pandangan mata seperti nak cabut. Pandangan mata hampir tercabut. Wa balaghatil qulubul hanajir, sehingga hati ni sampai ke kerongkong, nak tubik. Kalau orang mutah kat tubik isi perut ni, nak tubik hati, lebok nak tubik gitu. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kamu telah menyangka terhadap Allah dengan beberapa sangkaan yang buruk. Apa dia sangkaan? Kalah dah kita hari ni. Itu sahabat, sebab terlalu takut. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di sanalah orang-orang beriman diuji dan mereka telah digoncang dengan goncangan yang kuat, sehingga mereka merasa sangat takut. Akhirnya tentera Islam menang, tak berlaku perang, cukup dengan datanya angin. Hebat. Sebab tu kalau kita baca kita ni, kita tidak melalui tahap perjuangan yang sehebat itu bersama para sahabat. Dalam peperangan Ahzab, Nabi terpaksa ikat perut. Kata Anas bin Malik, aku merasa lapar, Nabi pun akak selok baju dia, tengok perut Nabi penuh dengan batu, dia ikat dengan tali, dengan kain. Sebab terlalu lapar, tak semua rasa lapar, nak sekemah perut, bubuh batu, ikat kain. Bukannya lapar tu saja, kena bekerja untuk kali pagi ni lagi. Kita terima Islam mudah ya, tapi nak mari masjid pun tak boleh, nak baca Quran pun tak boleh, nak belajar agama pun tak sih, nak bangun tengah malam pun tak sih. Apa perjuangan yang kita boleh buat? Jauhnya kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati.